Jangan lupa Tan Sri Presiden PBRS. Rakan-rakan ahli-ahli Dewan Tertinggi Barisan Nasional, Yang Berhormat Ketua Wanita BN, Ketua Pemuda BN, Ketua Puteri BN, Setiausaha Agung BN, Bendahari Agung BN yang akan membiayai pilihan raya yang ke-15, rakan-rakan saya, Presiden Parti Gabungan Barisan Nasional. Kita berikan tepukan bergemuruh semua untuk mereka. Tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari sekalian, sebagai pembuka bicara, saya ingin memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Yang Maha Esa bersempena sambutan ulang tahun Barisan Nasional ke-48. Perhimpunan ini sesungguhnya menjadi bukti bahawa Barisan Nasional masih terus kukuh dan kita ingin memberi isyarat yang jelas bahawa kita sudah bersedia untuk memimpin Malaysia semula. Terima kasih. Saya rakamkan kepada semua pemimpin-pemimpin parti komponen dan parti-parti bergabung dalam Barisan Nasional di semua peringkat yang datang dari seluruh negara ke konvensyen pada petang ini, sebagaimana yang dinyatakan oleh Presiden parti komponen. Perjumpaan konvensyen hari ini cukup luar biasa dengan dihadiri oleh lebih ramai daripada perhimpunan-perhimpunan yang lalu. Sesungguhnya komitmen yang ditunjukkan adalah manifestasi kesiapsiagaan kita untuk menjulang kembali Barisan Nasional sebagai parti harapan untuk Malaysia bangkit semula. Pada kesempatan ini, buat rakan-rakan kita di Sabah, selamat menyambut Hari Keamatan, dan rakan-rakan di Sarawak, selamat menyambut Hari Gawai. Saudara-saudari, Barisan Nasional yang terbentuk sejak 48 tahun yang lalu merupakan kesinambungan perjuangan yang telah diasaskan melalui Parti Perikatan sejak tahun 1953. Parti Perikatan yang diteruskan melalui Barisan Nasional memimpin kerajaan selama 62 tahun. Sejak negara mencapai kemerdekaan, sehinggalah rakyat membuat keputusan memilih kerajaan baru pada PRU ke-14 yang lalu. Terputusnya rantai pemerintah negara daripada tangan Barisan Nasional 4 tahun yang lalu memberi natijah dan hikmah yang amat besar kepada Barisan Nasional dan rakyat. Hikmah buat Barisan Nasional, ekoran kekalahan pada PRU 14 ini memberi ruang kepada parti untuk melakukan introspeksi atau muhasabah diri atas kelemahan dan kekurangan yang ada serta merancang kembali pendekatan untuk bangkit semula. Hikmah buat rakyat, ia telah memberi peluang untuk menilai kemampuan sebenar parti-parti yang dipilih bagi membentuk kerajaan. Negara buat pertama kali menyaksikan sejak 4 tahun lalu 3 kerajaan dan 3 Perdana Menteri bertukar ganti. Bermula dengan kerajaan PH, rakyat disajikan pelbagai janji bulan bintang dengan slogan Malaysia Baru, sehinggakan akar-akar yang menjadi asas pembinaan negara bangsa cuba dirobek dan dirungkaikan. Mandat rakyat dipermainkan
Malah pentadbiran berasaskan dendam lebih banyak dihabiskan untuk mencari salah dan memadamkan legasi BN berbanding memfokuskan kesejahteraan rakyat. Kerajaan PS jatuh apabila Perdana Menteri mereka sendiri meletak jawatan. Kemudian Kerajaan Perikatan Nasional yang sinonim dengan kerajaan gagal pula mengambil alih. Sehingga akhirnya membawa kepada peralihan kepimpinan negara buat kali ketiga yang diterajui oleh wakil kita dari Barisan Nasional sebagai Perdana Menteri. Saudara-saudari, namun kerajaan campuran yang dibentuk dengan ihsan pembangkang pastinya tidak akan mampu bertahan lantaran terpaksa melayan pelbagai karenah tuntutan dan kepentingan parti-parti yang punya kerencaman, tujuan dan matlamat. Boleh disimpulkan, kesan daripada PRU ke-14 yang lalu, negara tidak pernah lagi merasai suasana kestabilan sebagaimana zaman BN memerintah atas beberapa faktor berikut. Pertama, kegairahan untuk menawarkan Malaysia baharu dengan merungkaikan asas toleransi pelbagai kaum dengan cubaan merobek sifat keindukan Bumi Putera Melayu Islam dalam kemajmukan. Kedua, pendekatan Malaysia baharu untuk mewujudkan kesamarataan menggantikan prinsip kesaksamaan yang digagaskan BN telah melebarkan lagi jurang hingga mencetuskan kegusaran dan menajamkan prejudis hingga menggugat keharmonian. Dan ketiga, formula Malaysia baharu yang kononnya mahu diterjemahkan melalui tadbir urus yang baik dan sifat ketelusan hanyalah indah kabar dari rupa. Kuasa yang dimandulkan oleh mereka dan kuasa yang dimandatkan rakyat telah dieksploitasi sepenuhnya untuk membunuh seteru politik. Bahkan cubaan memadamkan segala legasinya, termasuklah memanipulasikan institusi yang menjadi benteng kedaulatan undang-undang. Malah mereka tergamak memandulkan institusi parlimen untuk kekal berkuasa. Tiadanya kesetiaan kepada apa yang disepakati oleh para pembina negara dahulu mengakibatkan kesusilaan semakin pudar. Sehubungan dengan itu, apa yang kita lalui selama hampir 4 tahun ini meyakinkan kita bahawa hanya acuan Barisan Nasional saja yang mampu mencipta kestabilan di negara kita ini. Kita harus kembali kepada mendaulatkan Malaysia asal. Kita harus kembalikan Malaysia asal, bukan retorik Malaysia baru yang ternyata gagal. Malaysia asal atau the original Malaysia yang dibasuhkan adalah berpandukan formula BN yang digagaskan oleh our forefathers, yang telah pun dipatrikan melalui perlembagaan persekutuan dan diperkasakan lagi melalui rukun negara dan pelbagai dasar-dasar berteraskan prinsip toleransi dan kesetiaan yang tinggi di kalangan rakyat pelbagai kaum. BN beriltizam untuk mengembalikan acuan Malaysia yang asal, namun dengan penambahbaikan bagi memperbaiki segala kelemahan dan menterjemahkan segala keterlanjuran masa lalu, termasuklah agenda pembaharuan institusi berpandukan prinsip tadbir urus yang baik, good governance, ketelusan, transparansi dan pembasmian segala bentuk penyimpangan dan rasuah. Saudara-saudari, rakyat pada hakikatnya sudah cemuh dan bosan dengan hipokrasi politik yang menyaksikan negara menjadi tidak stabil. Kehidupan mereka semakin sengsara, malah pencapaian ekonomi yang makin jauh ketinggalan berbanding dengan banyak negara-negara tetangga kita. Rakyat mahu BN kembali namun dengan wajah yang baharu.
Ini dapat disaksikan dengan kepercayaan yang diberikan oleh rakyat melalui siri-siri kemenangan PRK yang bermula di Cameron Highland hinggalah apabila kita berjaya menjadi sebahagian kerajaan negeri Sabah. Kita ucapkan tahniah pada rakan-rakan BN kita dari Sabah. Kita berikan tepukan kepada mereka. Kemudian kita menang dengan majoriti 3/4 di PRN Melaka. Kita berikan tepukan pada orang Melaka. Serta menang 2/3 di PRN Johor. Tepukan juga untuk orang Johor. Saudara-saudari, kebangkitan semula BN ini, saya yakin dan percaya kerana rakyat cukup bijaksana menilai dan amat memahami makna kesetiaan dan kestabilan. Selepas melalui tempoh 4 tahun dengan 3 bentuk kerajaan yang cacar marba, hanya melalui kesetiaan dan kestabilan sahajalah kita mampu memastikan mereka dapat menjalani kehidupan yang dilimpahi dengan kemakmuran dan kesejahteraan. Justru dengan tawaran kesetiaan dan kestabilan menjadi tanggungjawab kita bersama untuk mewajahkan semula Barisan Nasional tanpa sesekali memudarkan formula asas BN yang berpaksikan kepada perlembagaan persekutuan. Prinsip kesederhanaan atau moderation, toleransi dan integrasi di samping nilai moral dan etika yang tinggi. Bergerak ke hadapan dalam usaha mengembalikan Malaysia yang asal, BN perlu melakukan anjakan paradigma dengan proses pengislahan dalaman dan membuat tawaran yang dapat meneruskan keterujaan rakyat untuk kembali memberikan sokongan. Berikut ini saya kemukakan 5 langkah ke arah ajakan tersebut. Pertama, di peringkat dalaman, Barisan Nasional mesti bersedia untuk keluar daripada kerangka lama dari segi formula yang pelbagai-bagai, termasuk pengagihan kursi dalam menghadapi PRU yang akan datang. Sementara kita sentiasa bertoleransi untuk memastikan wakil-wakil parti komponen dalam membentuk kerajaan yang majmuk, formula yang saya perkenalkan dalam 2 PRN terkini, iaitu WALI, W-A-L-I, winnable, acceptable and likable, ternyata menggamit keyakinan rakyat kepada Barisan Nasional. Prinsip wali ini akan diteruskan dengan mengambil kira potensi, kebolehmenangan, demografi dan situasi politik semasa di setiap kawasan dalam rangka pengagihan kursi di kalangan kita dalam komponen Barisan Nasional. Kedua, menampilkan lebih ramai muka-muka baru sebagai wajah hadapan Barisan Nasional. Kita telah membuktikan 87% muka baru di Melaka, 79% di Johor telah menangkap imajinasi pengundi untuk kembali bersama Barisan Nasional. Berdasarkan rekod dalam pilihan raya umum negeri Melaka dan Johor baru-baru ini, di kawasan muka-muka baru yang ditampilkan, kita menang di semua saluran muda, termasuk saluran pengundi baru yang berumur 18 hingga 25 tahun. Langkah ketiga, saudara-saudari, Barisan Nasional mesti bersifat inklusif dan lebih terbuka demi memastikan negara stabil dan rakyat sejahtera. BN perlu terbuka untuk menjalinkan kerjasama mahupun menerima sesiapa sahaja selagi mana mereka menerima prinsip BN yang berteraskan kesederhanaan, yang berpaksikan kepada keikhlasan untuk membela rakyat dan kesetiaan kepada segala pasak negara. Keempat, menawarkan
agenda pembaharuan dan pembaikan, islah dan reform bagi memperkasakan lagi tata kelola, tadbir urus dan ketelusan dalam pentadbiran. Ini juga termasuklah memastikan institusi yang menjadi benteng kedaulatan undang-undang tidak lagi dicemari dengan agenda untuk membunuh seteru politik sebagaimana yang berlaku di zaman PH, seperti mengeksploitasi institusi di Jabatan Peguam Negara atau Jawatan Peguam Negara sendiri dan SPRM, sehinggakan pelantikan Ketua Pesuruhjaya SPRM juga daripada kalangan pemimpin politik. Semua ini perlu dijamin agar tidak lagi berulang. Menjadi kerajaan bukan bermakna menjadikan institusi negara sebagai perkakasan. Sebaliknya, menjadi kerajaan adalah seperti mana Barisan Nasional bergerak ke hadapan, membangunkan kapasiti negara, memakmurkan ekonomi untuk agihan tanpa berkira kaum, mewujudkan peluang untuk anak-anak Malaysia melebarkan usaha, membina upaya anak-anak muda agar mereka lebih berdaya saing. Kelima, mengembalikan ekonomi Malaysia ke landasan asal untuk menjadi negara maju berpendapatan tinggi dengan matlamat menjadikan negara sebagai destinasi utama pelaburan rantau Asia Tenggara. Agihan ekonomi yang saksama memperhebatkan pelbagai bantuan kepada rakyat berasaskan orientasi need-based dan bukan risk-based. Pengurusan ekonomi yang mapan, lebih telus dan berpandukan tadbir urus yang baik bagi merancangkan kembali pertumbuhan. BN memiliki pengalaman dan kepakaran untuk digemling bagi menyusun balik usaha-usaha memacu ekonomi dan membantu rakyat yang kini sedang berhadapan dengan kos sara hidup yang tinggi dan harga barangan keperluan yang meningkat amat mendadak ini. Ini termasuklah pengalaman kita menguruskan ekonomi dalam pelbagai zaman kegawatan dan krisis ekonomi yang hebat. Tadi Yang Berhormat Perdana Menteri telah mengumumkan. Pada kali ini, subsidi atau bantuan terus diberikan kepada rakyat. Inilah yang rakyat mahukan. Inilah yang rakyat tunggu-tunggu atas langkah yang dibuat oleh Yang Amat Perdana Menteri. Tadi saya menunggu juga beberapa pengumuman daripada Perdana Menteri. Tetapi mungkin reserve untuk bajet nanti mungkin. PM, sementara PM adalah PM kita yang datang daripada Barisan Nasional, buatlah yang terbaik untuk rakyat dan negara keseluruhannya. Saudara-saudari, dengan tekad untuk mewajahkan semula Barisan Nasional itu, kita perlu membuat persiapan bagi menghadapi pilihan raya umum yang akan datang. Walaupun ada yang mahukan kepastian bilakah pilihan raya akan diadakan. Tadi Perdana Menteri menyatakan bahawa beliau tidak akan menunggu sesaat pun untuk mengadakan pilihan raya umum. Saya nak tanya dengan para perwakilan, siapa mahu pilihan raya tahun hadapan? Siapa mahu pilihan raya tahun ini? Siapa mahu pilihan raya dalam waktu terdekat? Kalau kita mahu pilihan raya pada tahun ini dan waktu terdekat, saya nak lihat berapa yang bangun dan menyokong saranan ini. Kita beri tepukan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri.
BN! Hidup BN! Hidup BN! Tuan-tuan dan perempuan, biarlah saya dan PM berbincang bagi menentukan jeda waktu yang terbaik untuk kita menghadapi PRU ke-15. PM dah sebut beliau akan bincang dengan Top 5. Beliau akan bincang dengan ahli-ahli Dewan Tertinggi. PM, we trust you. Do it as soon as possible. PM, we are ready to face PRU 15. PM, kita telah bersiap siaga untuk menghadapi pilihan raya umum ke-15. PM, pandai-pandailah cari dana pilihan raya. Saudara-saudari, PRU ke-14 sudah 4 tahun berlalu. Artinya PRU ke-15 boleh berlangsung pada bila-bila masa. BN tidak boleh leka. Segala persiapan menghadapi PRU seharusnya sudah mencapai tahap tertinggi. Dan saya benar-benar berharap semua komponen BN harus lebih banyak terlibat dalam kerja-kerja teknikal pilihan raya. Kita perlu bekerja dan bersedia untuk menang, bukan bersedia untuk menjadi calon sahaja. Saya ingin memetik apa yang dikatakan oleh Sun Tzu. Victorious warriors win first and then go to war, while defeated warriors go to war first and seek to win. Maksudnya, pahlawan yang menang seperti kita dalam mana-mana peperangan memasuki medan perang setelah membuat persiapan yang rapi untuk menang, sehingga mereka yakin dengan kemenangan. Sedangkan pahlawan yang kalah akan memasuki medan peperangan tanpa persediaan tetapi mengharapkan kemenangan. Justru kita sebagai pemimpin dan anggota parti, tugas dan tanggungjawab kita adalah untuk membuat persiapan, perkemaskan jentera di peringkat akar umbi, jalankan usaha untuk mengukur tahap sokongan rakyat di kawasan Parlimen DUN, malah PDM masing-masing. Di peringkat kepimpinan, selepas perhimpunan kita pada hari ini, bermula pertengahan Jun ini, Tok Mak Hassan, Timbalan Pengurusi BN, akan mengetuai pasukan kerja pusat untuk turun ke negeri-negeri. Bukan mahu mengenal pasti calon, tetapi meninjau persiapan jentera pilihan raya. Tomat, saya mahu jawatankuasa pilihan raya Barisan Nasional di setiap peringkat diaktifkan segera. Tomat, kalau ada sebarang sakit, ubat cepat. Kalau ada slip disk, tanya dengan Kasiong. Tomat, saya mahu Tomat jalan tegak, walking tall untuk jadi Panglima Perang Pilihan Raya. Saudara-saudari, kita tanamkan dalam pemikiran dan tindakan kita mulai sekarang. Yang bertanding adalah Barisan Nasional, bukan UMNO, bukan MCA, bukan PSC, dan bukan PBRS. Wa ima jika ada peluang, insya-Allah ada peluang untuk parti-parti Friends of BN, parti gabungan. Oleh kerana tepukan kurang kuat, peluang itu sedikit. Kita berikan tepukan pada rakan-rakan Friends of BN. Sesungguhnya mereka juga membawa wajah dan wadah Barisan Nasional. Gerakan kita adalah
Gerakan Biru. Lambang kita adalah satu. Dacing yang menjadi lambang neraca kesetiaan dan kestabilan, lambang kemakmuran dan kesejahteraan. Dengan harapan itu, ayuh kita bulatkan tekad, tetapkan pendirian bahawa yang paling utama adalah Barisan Nasional. Yang harus dimenangkan adalah Barisan Nasional. Yang akan menjadi sandaran rakyat adalah Barisan Nasional. Saudara-saudari, mari kita bulatkan tekad. Kita tanam keazaman. Apa yang disebut oleh Yang Maha Perdana Menteri, kita perlu kuat, kita perlu perkasa dan kita perlu mendapatkan 2/3 majoriti untuk kita dominan semula supaya kerajaan stabil. Kita bersetuju dengan Datuk Seri Wee Ka Siong. Kita lupakan soal titik-titik antara pelbagai etnik. Kita sokong. Begitu juga apa yang disebut oleh Tuan Yang Terutama Tan Sri Vicky. Kawasan telah dikenal pasti. Tapi jangan pergi sendiri. Kalau pergi sendiri, memang cari mati. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama untuk memastikan di mana juga kita bertanding, calon Barisan Nasional menang dengan bergaya dalam PRU ke-15 akan datang. Saya mahu bertanya, kita pilih? Kita pilih? Kita pilih? Selamat menyambut ulang tahun Barisan Nasional ke-48. Terima kasih. Terima kasih. Nandri, Wanakkam. 谢谢你，很多谢谢你。Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barisan Nasional, barisan kita, penegak wawasan rakyat Malaysia, membina satu bangsa. Majlis mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri Pengerusi Barisan Nasional dengan amanat yang telah disampaikan sebentar tadi. Hidup BN! Hadirin yang dimuliakan sekalian, majlis diteruskan lagi dengan acara menandatangani tekad PRU 15 Barisan Nasional. Majlis dengan ini sukacitanya mempersilakan Yang Berhormat Datuk Seri Diraja Dr. Zamri Abdul Kadir, Setiausaha Agong Barisan Nasional, menjemput Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Pengerusi Barisan Nasional, diiringi Yang Berhormat Datuk Seri Utama Timbalan Pengerusi bersama-sama Presiden parti-parti komponen Barisan Nasional ke tepi pentas untuk menandatangani tekad Barisan Nasional PRU 15. Dengan segala hormat dipersilakan. Kita rakyat semua menuju Malaysia Jaya. Barisan Nasional parti kita, parti untuk rakyat jelata. Khidmat kami untuk semua tanpa mengira. Hadirin sekalian, sebelum kita menandatangani tekad Barisan Nasional ini, sama-sama kita saksikan dulu satu montaj. Sama-sama kita saksikan sekarang. We believe that the people of the Federation are entirely capable, through us, of running their country happily and efficiently, and at the same time of stamping out communist terrorism, which is proving a menace not only to Malayan security but also to the peace of the world. Perikatan Melakar Negara. Anda
initiated a cooperation plan with the Chinese community, who had in 1949 formed Malayan Chinese Association in the Kuala Lumpur municipal elections in 1952. Thus opening a new chapter. This small country's struggle was later expanded to include the Malayan Indian Congress, MIC, which represented the interests of the Indian Alliance, 51 of the 52 seats in the election. Kesedaran merdeka membakar rasa. Lahirnya UMNO, MCA dan MIC sebagai wadah. Berlainan latar kepercayaan dan agama disatu dengan semangat merdeka. Siapa menyangka Melayu, Cina dan India yang berbeza tanah tumpah lahir boleh bersama melakar cita, membebaskan negara berdiri di persada. Tunku, Cenlok dan Sambatan berlainan latar menjadi saudara demi watan, melakar rencana yang berbeza dapat disatukan, yang berkabilah dipedomankan, yang serba kekurangan dimartabatkan. Walau diasak dengan pelbagai kekurangan, perikatan tidak menoleh ke belakang. Pendidikan anak bangsa menjadi keutamaan agar lahir pewaris masa hadapan yang berkebolehan, yang mampu mengisi arti kemerdekaan, memakmurkan nusa, rakyat sejahtera berkemajemukan. Perikatan terus membawa angin perubahan hingga menyapa negeri berjaya. Sabah, Sarawak, Singapura menjadi persekutuan, membentuk Malaysia menjadi watan. 10 tahun bebas merdeka, mula ada yang memasang angan dan cita untuk merebut puncak kuasa hingga mencetuskan peristiwa luka. Perikatan tidak tenggelam punca. Bingkas bangkit dengan rencana. Lahir ekonomi untuk saksama. TEB diperkenal, politik diramu mesra. Rukun negara menjadi asas. Jurang kaum mahu dibantras agar tiada darjat dan juga kelas. Agar miskin tidak terus tergalas. Lahir Barisan Nasional sebagai penerus. Agenda bangsa terus diurus. Kongsi kuasa secara terus. Barisan Nasional wajah Malaysia. Di bawahnya dasar wawasan digarap sempurna. Agar Malaysia sentiasa bangkit seiring dunia. Agar bangsanya tinggi bersama di luar sana. Makin maju sebuah negara, makin rencam ragamnya. Makin banyak rekayasa, hingga banyak jasa dilupa, hingga yang benar disalahkan belaka. Ramai yang merencana angkara, kisah direka, rencana dicipta, janji kabur amat mempersona, tanpa sedar mengundang bencana. Asas negara mula dipersenda, kesamarataan mula dicuba-cuba, rakusnya tindakan demi kuasa. Rakyat mula merasa bahagia, kesukaran hidup mula terasa. Dek kerana kemaruk sang penguasa. Bagai terhentuk baru tengada, rakyat mula berpaling arah. Mencari kembali di manakah wadah yang telah membina sejarah, yang telah melakar Malaysia yang indah menjadi bumi yang bertuah. Datuk Onn Hafiz mengangkat sumpah di hadapan Sultan Johor, Sultan Ibrahim mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri Melaka ke-13 selepas Barisan Nasional berjaya membentuk kerajaan negeri malam tadi. Barisan Nasional kembali didakar. Jasanya besar mula diharap, membela nasib yang makin terberat. Berbekal tekad dan juga semangat, Barisan Nasional meneruskan keringat agar negara dapat diselamatkan daripada terhumban hidup malam. Kini masanya sudah tiba. Satukan hasrat dan juga matlamat. Ekonomi perlu dibugar kembali, gamit semula dunia ke sini.
agar limpahan dapat dirasai, Malaysia mampu bersinar kembali. Di tangan kita bangsa menanti, sentuhan Barisan Nasional amat dirindui. Penuh harapan agar negara stabil kembali, kemakmuran bersama dapat dikecapi. Kita menuju ke satu matlamat bagi beroleh kembali mandat. Satu langkah bulatkan tekad membina negara demi rakyat. Kesetiaan dan kestabilan menjadi penanda bukti kita seia sekata demi Malaysia yang tercinta. Barisan Nasional menabur jasa. Hadirin sekalian, dijemput Presiden UMNO Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Zahid Hamidi dan Presiden MCA Yang Berhormat Datuk Seri Insinyur Wika Siong untuk menandatangani Tekad Barisan Nasional PRU 15. Barisan kita menegak wawasan rakyat Malaysia, membina satu bangsa berjaya. Itulah wawasan kita, berpadu kita rakyat semua, menuju Malaysia jaya. Barisan Nasional parti kita. Ya, sekarang ialah Presiden MIC, Tuan Yang Terutama Tan Sri Datuk Seri Dr. S.A. Wigneswaran dan Yang Berbahagia Tan Sri Datuk Seri Panglima Joseph Kurup, Presiden PBRS menandatangani Tekad Barisan Nasional PRU 15. Barisan Nasional, barisan kita, penegak wawasan, pembela bangsa, membina satu bangsa berjaya. Itulah wawasan kita, berpadu kita rakyat semua, menuju Malaysia jaya. Barisan Nasional parti kita, parti untuk rakyat jelata. Khidmat kami untuk semua, tanpa mengira bangsa. Barisan Nasional, Barisan Nasional, Barisan Nasional. Sekarang dijemput Presiden UMNO Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan Presiden MCA Yang Berhormat Datuk Seri Insinyur Wika Siong untuk menandatangan Tekad Barisan Nasional PRU 15. Barisan Nasional, Barisan Nasional. Barisan Nasional, barisan kita, penegak wawasan rakyat Malaysia, membina satu bangsa berjaya. Itulah wawasan kita, berpadu kita rakyat semua, menuju Malaysia jaya. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Pengerusi Barisan Nasional dan Presiden-Presiden Parti Komponen Barisan Nasional kerana telah menyempurnakan upacara menandatangani Tekad Barisan Nasional sebentar tadi. Barisan Nasional, Barisan Nasional, Barisan Nasional, Barisan Nasional, Barisan Nasional, barisan kita, Upacara mengambil gambar. Persilakan. membina satu bangsa berjaya. Itulah wawasan kita, berpadu kita rakyat semua, menuju Malaysia jaya. Barisan
nasional, parti kita, parti untuk rakyat jelata. Khidmat kami untuk semua, tanpa mengira bangsa. Barisan Nasional, Barisan Nasional. Selesai foto op, sama-sama sekarang kita akan menghayati tekad Barisan Nasional yang telah ditandatangani tadi. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berhormat Datuk Seri Diraja Dr. Zamri Abdul Kadir, Setiausaha Agong Barisan Nasional, membacakan 7 tekad Barisan Nasional Pilihan Raya Umum ke-15. Dengan ini majlis mempersilakan. Sama-sama kita dengar, para hadirin sekalian. Jangan keluar dahulu. Sama-sama kita saksikan. Terima kasih. Tekad Barisan Nasional seperti mana yang ditandatangani sebentar tadi berbunyi begini. Bahawasanya kami, pimpinan, ahli serta pendukung Parti Barisan Nasional dengan sesungguhnya bertekad. Pertama, mengungguli semula mandat baharu rakyat dengan menawarkan sebuah kerajaan yang menjamin kestabilan demi kemakmuran dan kesejahteraan negara. Kedua, menumpahkan kesetiaan kepada prinsip asas kenegaraan yang berpaksikan kepada perlembagaan persekutuan dan rukun negara dengan memupuk semangat perpaduan antara kaum dan wilayah demi menjamin keharmonian. Ketiga, mendukung nilai-nilai politik kesederhanaan dan menjadi wadah yang terbuka dan inklusif dalam menerajui persefahaman politik demi kerukunan negara. Keempat, mengusahakan ransangan-ransangan ekonomi yang lebih mapan bagi meningkatkan keutuhan, kedudukan dan daya saing negara serta berupaya merapatkan jurang ekonomi antara kelas pendapatan, wilayah dan etnik menerusi agihan ekonomi yang adil dan saksama. Kelima, memperkasakan agenda perubahan melalui transformasi institusi demokrasi dan perundangan, di samping menjunjung amalan tata kelola dengan meningkatkan ketulusan serta integriti. Keenam, menawarkan penglibatan yang lebih besar generasi muda dalam kepimpinan negeri dan negara bagi memberikan nafas segar dalam pentadbiran dan sesuai dengan perubahan demografi, pendidikan serta keperluan semasa negara. Dan ketujuh, mempertahankan kedaulatan dan keselamatan negara serta terus membawa suara berkecuali Malaysia di peringkat antarabangsa adalah yang bertanda tangan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Presiden UMNO, Datuk Seri IR Dr. Wee Ka Siong, Presiden MCA, Tan Sri Dr. S.A. Vigneswaran, Presiden MIC, dan Tan Sri Datuk Seri Panglima Joseph Korup, Presiden PBRS. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri Diraja Dr. Zamri Abdul Kadir, Setiausaha Agong Barisan Nasional. Sekarang sama-sama kita menyanyikan lagu Inilah Barisan Kita. Dipersilakan. Sampailah kita penghujung majlis. Terima kasih kepada semua. Inilah barisan kita yang ikhlas berjuang, siap sedia berkorban untuk Ibu Pertiwi. Sebelum kita berjaya, jangan harap kami pulang.
sumpah pendekar kita menuju medan bakti. Andai kata kami gugur semua, taburlah bunga di atas pusara. Kami mohon doa Malaysia berjaya. Semboyan telah berbunyi menuju medan bakti. Inilah barisan kita yang ikhlas berjuang, siap sedia berkorban untuk Ibu Pertiwi. Sebelum kita berjaya, jangan harap kami pulang. Inilah sumpah pendekar kita menuju medan bakti. Andai kata kami gugur semua, taburlah bunga di atas pusara. Kami mohon doa Malaysia berjaya. Semboyan telah berbunyi menuju medan bakti. Terima kasih hadirin sekalian. Tamatlah majlis sambutan ulang tahun Barisan Nasional ke-48. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.